Penduduk kampung Jimpanga Beaufort kini boleh menarik nafas lega. Ia susulan keprihatinan kerajaan negeri menyediakan tapak tanah seluas 3 hektar di kawasan Batu 60 Beaufort sebagai penempatan baru. Usaha itu bagi membantu mengurangkan beban penduduk yang terpaksa berpindah kerana isu pemilikan tanah. Kita akan buat pembersihan dan baru kita dapat jangkalah berapa banyak untuk kita bagi kepada penduduk. Dan insyaAllah kita akan ukur cantik-cantik. Kita akan bagi penduduk dalam keluasan lebih kurang 60-60 untuk penempatan membina rumah sahaja yang telah kita tetapkan. Datuk Isnin yang juga adun Klias ditemui pemberita selepas meninjau tapak penempatan baru itu di Beaufort. Kerja-kerja pembersihan tapak baru ini akan dilaksana dalam masa terdekat dengan kos ditanggung sepenuhnya oleh Datuk Isnin. Inisiatif ini juga sebahagian daripada agenda kerajaan negeri untuk menangani isu setinggan termasuk di kawasan luar bandar. Sangat terima kasihlah dengan putusan Tuan Pidato dan juga Ketua Menteri untuk mencari penyelesaian bagi mereka ini yang terlibat di Jimpanga ini dan yang lain-lain yang memerlukan lot tanah. Dan ini tempat pun tempat yang baik yang tidak kena banjir. Kami berasa amat bersyukurlah, amat gembira, terharu pun ada kerana dengan masa yang terdekat ini masalah kami dapat diselesaikan dan kami dapat tapak baru yang dijanjikan tetap akan dapat. Itulah yang paling kami gembira sekali. Industri koko berpotensi besar menjana ekonomi setempat khususnya di kawasan pedalaman Sabah. Pengerusi Lembaga Koko Malaysia LKM, Datuk Mat Bali Musa yakin sokongan entiti seperti Koperasi Koko Kluster Sabah Berhad akan dapat menarik minat generasi luar bandar menceburi industri berkenaan. Pelbagai usaha juga diambil bagi memastikan biji koko kering dihasilkan menepati standard dan berkualiti tinggi. Ia sekaligus meningkatkan harga jualan dan reputasi koko negara di pasaran antarabangsa. Industri koko adalah sesuatu yang berpotensi besar dalam segi untuk ekonomi Malaysia, dan seperti kita maklum baru-baru ini Lembaga Koko Malaysia telah menganjurkan satu pesta koko besar-besaran ataupun dipanggil MICF, Malaysian International Cocoa Fair, yang dianjurkan baru-baru ini di SICC. Datuk Mat Bali ditemui pemberita selepas merasmikan program pemantapan kelompok koko zon pedalaman Sabah di Keningau. Program ini menghimpunkan lebih 200 peserta dari 5 daerah iaitu Keningau, Tenom, Suk, Tambunan dan Nabawan. Datuk Mat Bali berharap pekebun koko dapat melangkah lebih jauh dengan menyertai koperasi dan terlibat dalam pemprosesan hiliran termasuk penghasilan produk coklat buatan tempatan. Sistem pendakian Gunung Kinabalu telah ditambah baik sejak gempa bumi 10 tahun lalu bagi memastikan keselamatan para pendaki. Antara pendekatan yang diambil termasuk menghadkan jumlah pendaki kepada 5 orang bagi setiap malim gunung. Selain itu, pasukan mencari dan menyelamat Gunung Kinabalu, Mosar dan Balai Bomba turut ditubuhkan. Sistem trail yang kita amalkan di Gunung Kinabalu ini pun telah diperbaiki, dan selain daripada itu kita telah menghadkan bilangan pendaki harian yang dahulunya melepasi angka kadang-kadang 300 orang, kini hanyalah 163 orang sahaja. Jadi dengan demikian keadaan di pendakian Gunung Kinabalu itu telah diperbaiki. Maklarin ditemui RTM sempena program memperingati sedekad tragedi gempa bumi Gunung Kinabalu di Kundasang. Laluan ke puncak Gunung Kinabalu rosak teruk selain beberapa pondok dan kemudahan musnah serta landscape gunung turut berubah akibat bencana tersebut. Sementara itu, Taman-Taman Sabah TTS menyambut baik niat murni Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sabah PMKNS menyediakan kemudahan arah kiblat yang tepat kepada pengunjung khususnya pendaki. Pengarahnya Dr. Maklarim Lakim berkata langkah itu akan memudahkan umat Islam menunaikan solat ketika berada di kawasan puncak Gunung Kinabalu dan kawasan sekitar. Inisiatif itu selaras dengan usaha TTS mengemaskini penanda arah kiblat di seluruh stesen taman. Pada masa sama, Gunung Kinabalu yang terletak dalam Taman Kinabalu, Tapak Warisan Dunia UNESCO, dapat dipromosi sebagai destinasi pelancongan antarabangsa mesra ibadah.
Ini sekaligus menyerlahkan komitmen Sabah menyantuni keperluan spiritual pelancong Muslim dari dalam dan luar negara. Dr. McLaren menyatakan demikian menerusi perkongsian di laman Facebook TTS selepas menerima kunjungan PMKNS diketuai Timbalan Mufti Negeri Abdul Razak bin Hamdin di Kota Kinabalu. Pertemuan antara lain membincangkan cadangan program penentuan arah kiblat dan pembinaan monumen penanda arah kiblat di puncak Gunung Kinabalu. Usaha memperkasa peniaga kecil diteruskan dengan penyaluran bantuan one-off RM5,000. Bantuan kerajaan negeri di bawah inisiatif Usaha Naik Taraf untuk Komuniti dan Masyarakat Umum Untukmu itu disalur menerusi pejabat daerah. Penyaluran bantuan ini selaras dengan perancangan yang diumum dalam Pembentangan Belanjawan Negeri Sabah 2025. Ia membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam menunaikan janji kepada rakyat. Alhamdulillah, apa yang telah pun dicakap, apa pun telah dirancang dan telah kita kota. Telah kita kotakan, kita telah berikan, dan ini hari ini telah kita berikan kepada di daerah Beaufort, khususnya 3 dun lah, Klias, Ramadan dan juga Membakut. Alhamdulillah. Datuk Isnin yang juga adun Klias ditemui RTM selepas penyerahan bantuan untukmu di Beaufort. Seramai 10 peniaga tepi jalan terdiri peniaga buah-buahan, sayuran dan makanan menerima bantuan masing-masing. Hanya peniaga yang memiliki lesen berdaftar daripada pejabat daerah layak memohon bantuan ini. Bantuan bertujuan membantu peniaga menambah modal mengembangkan perniagaan masing-masing. Program Sentuhan Kasih memeriahkan suasana kampung likas menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha yang diraikan esok. Program anjuran gagasan rakyat bahagian Darau itu bertujuan mengeratkan hubungan dan memupuk semangat kebersamaan antara pemimpin dan rakyat. Kira-kira 1,000 penduduk kurang berkemampuan di sekitar Darau menerima agihan kelupis daripada penganjur. Hari ini kita buat dalam 10,000 lah kelupis dan diedarkan kepada kampung-kampung yang berdekatan di kawasan Dun Darau ini. Dia menunjukkan bahawa objektif yang pertama adalah kebersamaan. Maksudnya apa yang kita nampak di sini adalah semangat ukhuwah yang ditunjukkan oleh pemimpin kita bersama dengan ahli-ahli kita dalam mengerjakan program ini. Bercakap kepada media, Datuk Razali gembira kerana program Julung Kali bagi menyantuni penduduk Dun Darau ini mendapat sambutan memberangsangkan. Kelupis ini disediakan oleh kira-kira 200 penduduk secara gotong royong. Kekal jaga integriti dalam menjalankan tanggungjawab. Itu peringatan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Walter Kenson kepada ahli Majlis Perbandaran serta pengurusan pentadbiran Majlis Perbandaran Sandakan. Menurut Walter, kegagalan mematuhi peraturan boleh menjejaskan imej perkhidmatan MPS. Ahli-ahli majlis dan juga pengurusan MPS supaya sangat berhati-hati dalam menjalankan tugas seharian, khususnya peringkat-peringkat pembuat keputusan dalam pembicaraan ahli majlis, meningkatkan integriti dan juga imej Majlis Perbandaran Sandakan supaya kepercayaan dan juga harapan masyarakat terhadap institusi ini dan organisasi ini akan lebih tinggi dan lebih meyakinkan. Walter ditemui RTM dalam sesi taklimat SPRM dan ikrar bebas rasuah ahli-ahli Majlis Perbandaran Sandakan 2025-2027. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka.